Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Apa khabar? Saya Syafia dari Best Hearing Aid Center Kuala Lumpur bersiaran langsung dari Jalan Ipoh hari ni. Kita pada hari ni 3 hari bulan 3 2021. Ada satu event tapi mungkin nanti saya akan terangkan, bukan Shopee sale bukan Shopee sale. Saya pun agak teruja lah kalau dengan Shopee kan. Saya tak keseorangan hari ni. Saya ada Encik Rahimi daripada Kelang. Mana Encik Rahimi? Boleh tunjukkan sikit semua orang nak kenal. Assalamualaikum. Okey, Encik Rahimi. Okey, jadi hari ni kita akan buat sedikit discussion lah mengenai World Hearing Day. Okey, boleh mungkin Encik Rahimi nak perkenalkan kita punya speaker hari ni? Okey semua. Jadi hari ini kita bawakan untuk semua speaker kita dari Kuala Terengganu, iaitu Cik Syuhada dari Best Hearing Aid Center Cawangan Kuala Terengganu. Sihat ke Cik Syuhada? Hai, saya Syuhada dari Best Hearing Aid Center Kuala Terengganu. Sihat Alhamdulillah. Pia dengan Rahimi macam mana? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok nampak. Kak Syu Cik Syuhada dah nampak bersemangat hari ni untuk kita buat. Okey. Jadi kita nak santai-santai je lah kan hari ni kan, kita nak berbincang sikit mengenai kita kata masalah pendengaran, macam mana kita nak bersempena dengan World Hearing Day hari ni. Jadi kenapa macam World Hearing Day ni ataupun kita kata Hari Pendengaran Sedunia yang kita sambut setiap 3 hari bulan Mac. Kenapa kita ada keperluan sebenarnya ini inisiatif daripada World Health Organization di mana kita menyambut World Hearing Day setiap 3 hari bulan untuk kita kata bagi kesedaran tentang masalah pendengaran, kepentingan untuk menjaga kesihatan pendengaran ni. Sebab mungkin kadang-kadang kita kata ada setengah orang dia ingat masalah pendengaran ni mungkin hanya berlaku daripada lahir sahaja. Tapi sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan masalah pendengaran dan ada keperluan untuk kita tahulah kenapa dan macam mana dia boleh terjadi, apa langkah-langkah untuk mencegah daripada masalah pendengaran. Okey, jadi tema World Hearing Day pada tahun ni ialah kita kata Hearing Care for All, iaitu pendengaran, penjagaan pendengaran untuk semua. Screen, rehabilitate dan juga communicate lah. Jadi kita nak buat saringan dulu. Yang paling penting nak kena tahu saring dulu dan bagi rehabilitasi atau kita kata macam mana nak mengatasilah masalah pendengaran tu. Dan akhir sekali ialah main goal untuk kita dalam mencegah masalah pendengaran ataupun menjaga pendengaran ni adalah untuk communicate. Okey, jadi macam kita kata kita cakap pasal Hari Pendengaran Sedunia, kita cakap pasal macam mana nak jaga apa semua. Mungkin kita boleh pergi go to one of the first questions lah yang kita nak tahu kan. Macam orang kata mungkin setengah orang tak tahu pun bila macam mana kita nak tahu yang kita nak kena buat hearing test ataupun buat ujian pendengaran. Ada keperluan ke, ada spesifik masa ke? Mungkin Cik Syuhada boleh terangkan? Okey, terima kasih Safia atas soalan. Okey, cek pendengaran ataupun buat ujian pendengaran boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Okey, if seseorang tu dia concern dia punya hearing status, ada masalah ataupun tak, dia ada pendengaran yang normal ataupun tak, boleh sahaja untuk pergi cek pendengaran untuk kepastian lah. Kalau dekat Malaysia, saringan pendengaran akan dilakukan ke atas bayi yang baru lahir sebelum boleh discharge daripada hospital ataupun dibenarkan balik ke rumah. So dia akan buat ujian saringan pendengaran terlebih dahulu. Okey, saringan pendengaran ni di quick and simple test sahaja. Result dia biasanya pass or fail the screening. Okey. If pass the screening menunjukkan pendengaran baby yang waktu lahir tak ada masalah pendengaran.
pendengaran dia okey sewaktu dilahirkan lah. But parents still kena monitor perkembangan bahasa dan pertuturan anak-anak tu tadi, sebab masalah pendengaran ni dia boleh develop later, boleh jadi kemudian. Okay. Dan kalau fail the screening pula, kalau tak pas dia punya saringan pendengaran, so biasanya dia akan refer untuk buat diagnostic testing untuk further investigate masalah pendengaran tu dengan lebih detail lah. Okay. Pengesanan awal masalah pendengaran untuk kanak-kanak ni sangat penting. Sebabnya kanak-kanak yang dikenal pasti bermasalah pendengaran selewat-lewatnya sebelum umur 3 bulan, okay. Maksudnya dia detect dia ada masalah pendengaran tu paling lewatnya 3 bulan dan mendapat intervensi iaitu dipakaikan alat bantu pendengaran seawal umur 6 bulan berpotensi untuk bertutur dan mempunyai perkembangan bahasa pada tahap yang sama dengan kanak-kanak yang normal, which is yang tak ada masalah pendengaran lah. Okay. Kalau untuk dewasa pula disarankan untuk buat saringan pendengaran secara berkala 6 bulan sekali ataupun setahun sekali jika terdedah dengan bunyi bising dalam tempoh yang lama. Contohnya yang kerja dekat construction site, yang kerja yang memang terdedah dengan bunyi setiap hari, golongan ni dia berisiko untuk mendapat masalah pendengaran, which is kita panggil noise induced hearing loss lah. Okay, kalau untuk elderly pula, warga emas pula disarankan untuk membuat juga saringan pendengaran secara berkala disebabkan makin meningkatnya usia seseorang tu boleh dapat masalah pendengaran. Ni di antara orang kata garis panduan bila seseorang tu perlu untuk cek pendengaran dia lah. Okay. Okey, jadi maksudnya sebenarnya masalah pendengaran ni boleh jadi banyak punca lah kan. Tadi macam Cik Syuhada kata dia tak ada ketetapan pun untuk kita bila kita nak check tu, tapi mungkin masa lahir kebanyakan sekarang di Malaysia di kebanyakan hospital lah saya percaya memang kita akan ada buat ujian saringan pendengaran untuk bayi itu memang kita bagi untuk early detection kalau ada masalah pendengaran dan kita nak bagi pencegahan tu, kita nak manage daripada awal tu. Tapi macam tadilah saya kata mungkin ada orang dia punya misconception, salah faham tentang masalah pendengaran yang kata yalah mungkin orang ingat masalah pendengaran daripada lahir saja ataupun kalau dah berusia ataupun dah berumur tu baru develop hearing loss. Tadi macam Cik Syuhada kata tentang noise induced hearing loss kan. Itu adalah salah satu punca kan. Jadi itu sebenarnya bukanlah punca daripada lahir kan. Betul. Saya mungkin Cik Syuhada nak ulas lebih lanjut lah tentang punca-punca masalah pendengaran ni. Mungkin bukan daripada lahir sahaja kan. Okey. Punca masalah pendengaran kita boleh bahagikan kepada dua lah. Okey. Yang mana congenital, yang pertama adalah congenital hearing loss, masalah pendengaran yang terjadi sejak lahir. Dan yang kedua adalah acquired hearing loss, yang mana masalah pendengaran tu boleh jadi pada mana-mana peringkat umur disebabkan oleh kecederaan ataupun penyakit. Okey. Yang kita akan cakap pasal congenital hearing loss dululah, faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang tu ada masalah pendengaran sejak lahir. Yang pertama adalah faktor keturunan. Okey. Jika terdapat ahli keluarga yang mempunyai masalah pendengaran yang kekal sejak lahir, contohnya macam parents dia ada masalah pendengaran sejak lahir, higher possibility yang anak dia juga akan ada masalah pendengaran. Masalah pendengaran lah berbanding yang tak ada faktor keturunan. Okey. Selain daripada tu, faktor jangkitan semasa mengandung. Okey. Which is ibu yang mengandung kan, dia ada
ada mendapat jangkitan virus rubella dan benda tu, virus tu dia boleh pass dekat baby dalam kandungan dan menyebabkan baby yang akan dilahirkan tu mempunyai masalah pendengaran. Iaitu masalah pendengaran yang boleh dapat sejak lahir lah disebabkan oleh jangkitan virus tu, virus rubella tu. Okay, selain daripada tu, kelahiran pramatang juga menjadi kata faktor yang seseorang tu ada masalah pendengaran sejak lahir. Penyakit kuning ataupun kita panggil jaundice lah. Yang ni kalau peringkat yang severe sahaja ataupun orang kata peringkat yang teruk yang mana sampai kena tukar darah, yang tu baru boleh menjadi kata punca kepada masalah pendengaran. Dan lastly untuk punca bagi congenital hearing loss adalah faktor genetik. Okey, itu di antara punca-punca yang boleh menyebabkan kata congenital hearing loss lah. Okey, yang next adalah saya akan cakap pasal faktor yang boleh menyebabkan acquired hearing loss. Faktor yang pertama adalah jangkitan telinga. Yang kedua adalah ubat-ubatan yang digunakan dalam rawatan, ubat-ubatan yang berbahaya kepada telinga. Contohnya ubatan yang digunakan dalam rawatan malaria, penyakit malaria, tuberculosis dan juga penyakit kanser, which is kita panggil ototoxic drug lah, yang mana yang boleh attack kita punya pendengaran, saraf pendengaran dan boleh menyebabkan ada masalah pendengaran. Seseorang tu boleh dapat masalah pendengaran. Okay, selain daripada tu juga, jika seseorang tu dia terdedah dengan bunyi yang kuat dalam tempoh yang lama, yang tu juga boleh menyebabkan orang kata punca kepada masalah pendengaran lah. Seseorang tu boleh mendapat masalah pendengaran. Dan kalau macam ada sesetengah tu dia hobi dia dengan muzik yang kuat, menggunakan MP3 player. So bila volume tu terlampau kuat dan kita dengar tu dalam tempoh yang lama, yang tu juga boleh merosakkan pendengaran lah. Okay. Next adalah faktor usia yang macam saya cakap tadi. Faktor usia, bila makin meningkatnya usia, pendengaran ataupun saraf pendengaran seseorang tu boleh makin lemah, jadi makin lemah. So yang tu pun boleh jadi faktor orang kata seseorang tu ada masalah pendengaran. Tu di antara orang kata punca-punca lah yang menyebabkan masalah pendengaran. Okey. Cik Syuhada, saya ada nak tanya sikit lah berkenaan dengan masalah pendengaran ni. Tadi pada soalan pertama Cik Syuhada ada beritahu yang untuk adult population ni kita suggest untuk dia buat ujian pendengaran ni secara berkala. Maksudnya dalam 6 bulan ataupun setahun sekali untuk dia dapatkan hearing test. Tapi orang kat luar sana tu ramai lagi lah tak tahu. Ada yang setengah orang tu dia memang tak aware pun yang dia ni ada masalah pendengaran. Ataupun dia tak ambil kisah langsung macam tu. Tapi tiba-tiba dia punya hearing level tu dah teruk sangat. Jadi one of our goal sebagai audiologist ni adalah untuk kita kesan awal masalah pendengaran ni dan untuk kita sediakan intervention apa semua lah. Jadi mungkin Cik Syuhada boleh kongsilah dengan kami semua ni tanda-tanda untuk orang yang ada masalah pendengaran ni. Okay, silakan Cik Syuhada. Okey. Tanda-tanda masalah seseorang tu ada masalah pendengaran. Yang ni saya suka untuk bahagi divide by two lah. Tanda-tanda yang pada kanak-kanak dan tanda-tanda yang ada pada golongan dewasa. Okey. Tanda-tanda yang ada pada kanak-kanak, yang pertama adalah tiada tindak balas terhadap bunyi. Yang kedua adalah sedikit sahaja tindak balas terhadap bunyi yang kuat. Contoh macam kita tutup pintu yang kuat ataupun ada barang jatuh yang kuat, barulah macam kanak-kanak tu macam terkejut.
tu pun boleh jadi orang kata tanda lah yang anak tu tadi, kanak-kanak tu tadi ada masalah pendengaran sebab dia hanya respon kepada bunyi-bunyi yang kuat sahaja, which is tak normal lah. Okay, sebab by right orang yang normal memang dia boleh respon kepada semua bunyi. Okay, yang seterusnya adalah lambat untuk bercakap. Jadi kalau macam kanak-kanak, first kali kita boleh detect bila dia lambat untuk bercakap lah. Kalau macam parents, just kiranya boleh compare dengan adik-beradik dia yang lain. Okay, kalau macam terlambat, contoh anak ni tadi macam tak ada spoken language, lambat untuk bercakap, so memang parents tu kena aware, kena cepat-cepat ambil orang kata tindakan, macam tak boleh macam relax, tak boleh macam orang kata apa anak saya ni okey lagi, lambat sikit je daripada orang kata adik-beradik dia, saya nak tunggu. Sebab tadi kan saya ada bagi tahu kan, paling lewat intervensi untuk pakai alat pendengaran untuk kanak-kanak tu dapat orang kata spoken language, ada orang kata boleh bertutur dengan normal macam kanak-kanak yang lain yang sebaya dengan dia, paling lewat 6 bulan. Kalau macam terlambat, terlebih, contoh baru 3 tahun baru nak pakai alat pendengaran, intervensi tu lambat, jadi kanak-kanak tu akan ada masalah untuk bertutur, lambat untuk bercakap. So bila parents tu notice yang anak dia tu lambat daripada adik-beradik dia yang lain, kena cepat-cepat pergi refer doktor balik, consult balik kenapa anak tu lambat untuk bercakap. Okay, which is benda tu tak normal lah. Okay, so seterusnya menunjukkan prestasi akademik yang lemah. Sebab kanak-kanak yang ada masalah pendengaran ni, kalau dia duduk dalam kelas dengan suasana yang bising, biasanya dia memang orang kata tak dapat dengar cikgu cakap dekat depan. So tu menyebabkan orang kata dia punya setiap kali exam tak dapat perform semua tu. So parents kena aware jugalah. Okay, tak boleh kata okay anak saya ni tak apa, baru first exam. Tapi kalau dah berulang-ulang kali tak perform, so kena cepat-cepat kena cari punca dia, dan salah satunya adalah masalah pendengaran lah. Okay, kalau untuk tanda-tanda bagi golongan dewasa pula, bila bercakap dia keep on kata minta ulang balik, kena repeat balik. Kalau tanya sekali tu memang tak dengar lah, dia kena ulang-ulang balik baru dia boleh catch up apa yang orang nak cakap. Ataupun bila dia tengok TV kan, dia tend untuk increase volume, dia akan keep on increase volume. Tu pun boleh jadi salah satu petanda. Okay, dan dia biasanya dia akan ada masalah untuk mendengar dalam tempat yang bising, dan juga akan ada masalah untuk mendengar, untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Dan akhir sekali dia akan ada tanda bunyi berdesing dalam telinga, which is kita panggil bunyi itu bunyi tinnitus lah. Itu dia antara orang kata tanda-tanda yang seseorang tu mempunyai masalah pendengaran. Okey, terima kasih Cik Syuhada. Okey, apa yang boleh saya simpulkan daripada jawapan Cik Syuhada tadi, di overall maksudnya untuk kanak-kanak ni dia lebih kepada parents lah untuk monitor dia punya perkembangan anak dia sendiri. Tapi untuk adult ni dia kena orang sekeliling kan, dia lebih macam tu lah, maksudnya tengok panggil banyak kali pun tak dengar, cakap kena selalu ulang kan. Betul. Tapi lanjutan dari soalan saya berkenaan dengan kesan lah. So kalau kata dia dah tahu ataupun dia still lagi dalam orang kata denial state, nak terima apa yang dia ni ada masalah pendengaran, so mungkin Cik Syuhada boleh kongsi sikit lah dengan kita orang apa kesan dari masalah pendengaran ni untuk individu. Okay, silakan Cik Syuhada. Okey, terima kasih atas soalan.
Okey, kesan yang pertama yang kita boleh tengok adalah yang paling besar sekali bila seseorang tu ada masalah pendengaran adalah masalah komunikasi lah. Okey, bila dia nak communicate dengan orang dia tak dapat dengar kan. So dia nak reply balik, nak jawab balik tu susah sebab dia tak dengar. Jadi komunikasi dua hala tu tak boleh. So dia tak dapat nak dengar, tak dapat nak reply balik apa orang cakap. Jadi dia tends untuk withdraw daripada conversation lah. Tak berkomunikasi sangat. Okay. Lepas tu dia bila dah ada masalah untuk berkomunikasi kan, dia akan macam orang kata kurang pelibatan dalam aktiviti sosial atau gathering ataupun aktiviti berkumpulan. Dia takkan orang kata involve lah sebab dia susah untuk dengar dan susah untuk berkomunikasi bila dalam social gathering. Okay. Kalau kanak-kanak pula macam tadi akan ada masalah pembelajaran. So dia akan kurang tumpuan dalam kelas, tak dapat nak dengar, so tak dapat nak fokus bila cikgu cakap dekat depan. So ini akan orang kata membuatkan kanak-kanak dan golongan dewasa jugalah yang mempunyai masalah pendengaran ni akan rasa macam frust, akan rasa macam stres, akan rasa macam marah sebab tak dapat dengar, tak dapat nak orang kata reply balik apa orang cakap. So dia akan rasa kurang keyakinan diri. Okay. So dia akan rasa perasaan terasing sebab tak boleh nak involve. Sebab kita ni kan tak boleh nak hidup seorang. Kita memang orang kata perlukan orang lain untuk menceriakan hidup kita lah. Kena kahwin lah. Kena kahwin lah. Oh pandai Rahimi Cik Rahimi ke sana pula macam kahwin, okey. Maksudnya kita nak bekerja, kita nak orang kata involve dengan masyarakat lah. Bersosial. Bersosial, betul. Even kanak-kanak pun dia nak kena berkawan, semua-semua tu. Jadi macam susah. Okay. Tu di antara orang kata kesan dia lah. Dan bila dah orang kata kalau kita tengok dalam bigger picture lah, bila akademik tu lemah, so dia akan effect pula kepada peluang pekerjaan. Sebab disebabkan kelayakan dan akademik yang lemah tu, seseorang yang mempunyai masalah pendengaran ni kurang untuk dapat tempat ataupun peluang pekerjaan. Tu dia antaranya lah. So dia memang orang kata kesan tu memang sangat besar lah, dia boleh effect seluruhnya. Dia macam rentetan lah, macam rantaian. Dia start daripada tak boleh nak cakap, tak boleh nak involve dengan masyarakat, dan end up memang orang kata dia punya peluang pekerjaan tu pun akan kurang lah. So maksud memang ada, kita kata ada berkaitan lah kan kalau kita tak cuba untuk mencegah dari awal, betul kan? Betul. Ya. Betul. So macam tadi kita kata kesannya kepada lebih ialah bercakap tentang kesan masalah pendengaran. Kalau dari segi emosi, dari segi kita kata psikologi, mungkin kita tadi banyak lebih kepada maksudnya masalah akademik ataupun kurang rasa untuk bersosial. Kalau kita tengok sebenarnya dari segi mereka yang dah berumur, mungkin ada setengah orang rasa tak perlu, rasa macam kenapa nak pakai lagi, I don't need this, I don't need to wear hearing aid sebab saya rasa saya pun kurang bercakap. Tapi sebenarnya salah satu faktor yang paling penting, contohlah kita ambil seorang warga emas, dia duduk seorang dekat rumah dan kalau dia tak dengar memang sangat bahaya. Contoh ada kita kata ada orang masuk rumah, dia tak dengar. Itu menjadi salah satu bahaya lah. Jadi sebenarnya banyak kesan-kesan dia kalau kita tak cuba cegah daripada awal. Ini untuk lebih kepada elderly lah. Dari segi safety, dari segi kita kata psikologi, mungkin sebenarnya banyak dah kajian yang menunjukkan ada chances untuk kita kata develop dementia lebih tinggi dalam kalangan orang yang ada masalah pendengaran ni. Okay.
So jadi Cik Syuhada, kita dah banyak kupas kita banyak kupas dari dari apa ni kesan. Sekarang ni kita nak tahu macam mana pula nak mencegah tu. Mencegah apa ni, prevention is better than cure lah kan orang kata kan. Macam mana tu Cik Syuhada? Okey, yang pertama adalah dengan penjagaan telinga yang baik. Which is jangan korek telinga lah. Okay, saya nak tunjuk ni kita punya structure. Kita punya telinga lah. Ini salah satu langkah untuk mengelakkan masalah pendengaran lah, one of it lah kan. Betul. Okay. So ni adalah kita punya gambar telinga. Ni cuping telinga. Ni kita punya salur telinga, which is terbahagi kepada dua. Yang ni kita panggil cartilaginous part dan ni adalah bony part lah, bahagian tulang. So apa terjadi kalau kita korek telinga, bila kita korek telinga adalah untuk kita keluarkan tahi telinga tu sebenarnya. Tapi bila kita korek, sebenarnya yang keluar tu sikit saja. Yang tertolak masuk ke bahagian tulang tu, bahagian sini tu yang banyak. So lama-lama bila dah terkumpul dekat sini, so dia akan block lah impacted earwax. So akan menjadi punca kepada orang kata masalah pendengaran, kurang dengar sebab telinga tersumbat dengan tahi telinga. Okay. Tak perlu pun sebenarnya untuk korek telinga, puan tahi telinga tu, sebab by naturalnya tahi telinga tu akan keluar sendiri sebabnya dia hanya terjadi dekat bahagian luar ni sahaja. Okay, dia hanya terjadi dekat sini. Tapi bila kita dah korek dia akan masuk ke dalam, so dia tak akan keluar dengan sendirilah. Kalau ada orang tanya, boleh tak guna pengorek besi untuk keluarkan? So tak boleh juga, no. Tak boleh. Tak boleh sebab kalau kita guna pengorek besi tu, dia akan tercocok kita punya gegendang telinga. Yang tu akan menyebabkan masalah pendengaran lagi serius. Gegendang telinga ni boleh jadi berlubang lah. Okay. Bahaya. So tak perlu pun, orang kata dua-dua pun tak boleh guna. Okay, cotton bud pun tak boleh guna, pengorek besi pun tak boleh guna. Okay. Kalau kita rasa macam tersumbat ataupun ni penuh, rasa macam earfulness, perlu refer kepada doktor. Kena rujuk balik ke doktor, dia akan tengok lah macam mana, sama ada perlu pakai pencair tahi telinga ke ataupun dia akan korek ke menggunakan instrumen dia lah. Kalau insist juga nak guna cotton bud, hanya bersihkan bahagian luar ni sahaja, tak perlu korek sampai ke dalam ni lah. Tu lagi bahaya lah. Okay. So tu dia langkah penjagaan yang pertama. Yang kedua adalah dapatkan imunisasi. Macam tadi kan vaksin rubella. Okay. Dapatkan vaksin rubella sebelum get married, bagi perempuan sebelum get pregnant, sebabnya virus tu bila dapat waktu pregnant, dia boleh pass kepada bayi dalam kandungan yang menyebabkan ada masalah pendengaran dekat baby yang dilahirkan tu. So dapatkan imunisasi. Langkah yang seterusnya, elakkan pengambilan ubat-ubatan yang boleh menyebabkan, yang orang kata boleh menjejaskan pendengaran, yang ototoksik drug tu lah. Kalau tak sure ubat tu orang kata boleh harm our ear ataupun tak, boleh rujuk balik ke doktor. Bawa ubat-ubatan tu, tunjuk balik. Which is boleh tanyalah, ubat ni boleh menyebabkan masalah pendengaran ataupun tak, untuk orang kata make sure lagi lah sebelum consume, sebelum ambil ubat tu. So lastly adalah orang kata kurangkan pendedahan kepada bunyi-bunyi yang kuat. Okay, sebab bunyi yang kuat dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okay, so siapa-siapa yang suka attend konsert, yang orang kata dengar muzik kuat menggunakan volume yang terlampau kuat,
Itu kurangkan lah. Okay. Sebab kalau macam kita guna phone kan untuk dengar music, bila kita tense untuk increase volume tu, dia biasanya akan bagi warning sign. So jangan exceed volume tu. So sebab bila dah exceed tu bila kita dengar dalam tempoh yang lama, so yang tu boleh menyebabkan masalah, seseorang tu boleh dapat masalah pendengaran. Tu di antara langkah-langkah lah untuk mencegah. Okey. Macam tadi Cik Syuhada kata pasal mengenai dengan dengar lagu kuat saya yakinlah yang tu ramai daripada kalangan kita lagi-lagi remaja macam muda belia macam saya pun masih muda. Macam Rahimi mungkinlah zaman sekarang zaman teknologi kita banyak guna headphone ataupun earphone. Jadi dia sebenarnya tak salah pun untuk guna headphone ataupun earphone nak dengar lagu, tapi kena ambil langkah berjaga-jaga, kena perlahankan tengok balik berapa lama kita guna dan tahap volume tu jangan terlalu kuat. Okey. Mungkin saya boleh share lah satu tips alang-alang kita kat sini kan, kita discuss pasal ni. Sebenarnya kalau kita nak tahu kan, mungkin kalau kita pakai headphone ataupun kita pakai earphone, kalau kita nak tahu sama ada bunyi tu terlalu kuat sangat ataupun tak, kalaulah dalam jangka kita kata tangan ni saya pun satu depa tangan saya lah. Kalau orang daripada sedepa sini, kalau orang panggil tapi masa tu kita tengah pakai, ada orang panggil kita tapi kita tak dengar, that means bunyi yang kita dengar tu terlalu kuat lah. So itu cara yang paling senang lah kalau kata tak ada ataupun macam tak ada indikator ke apa, itu cara yang paling senang. So itu salah satu cara. Mungkin Rahimi ada nak tambah ke Rahimi? Cik Rahimi? Saya nak tambah berkenaan dengan langkah pencegahan. Kalau kita perasan sekarang ni dia tengah trending lah kot. Motor dia guna exhaust kuat tu. Jadi untuk saranan je lah dari saya kan, pengguna jalan raya, so kalau boleh kurangkanlah guna exhaust tu. Dia boleh, tuan motor tu lagi satu yang kena efek, lagi satu orang sekeliling pun dia boleh terkesan dari masalah tu. Pencemaran bunyi lah kan, pencemaran bunyi kita kata. Betul, good point lah Encik Rahimi. Saya tak aware kan. Biasa dengan kalau lelaki ni lebih aware dengan motor-motor ni kan. Memang one of the kita kata punca pencemaran bunyi tu sebenarnya daripada bunyi trafik juga kalau terlalu kuat. Okey. Macam tadi kita sebenarnya dari Bassery macam ala-ala kita cakap pasal berkenaan dengan bunyi yang kuat ni, sebenarnya itu adalah salah satu punca kepada noise induced hearing loss ataupun masalah pendengaran disebabkan bunyi hingar. Bunyi hingar ni bunyi bising lah. Bunyi bising, it could be lagu yang kuat, it could be exhaust motor yang sangat kuat ataupun apa-apa sahaja bunyi yang terlalu kuat dekat office ataupun dekat tempat yang tempat bising ataupun dekat construction site. Kalau tak pakai protection, kita akan terdedah dengan bunyi yang kuat dan ada possibility untuk mendapat masalah pendengaran di kemudian hari. Benda tu kita tak aware, tapi dia lambat. Biasanya dia lambat, melainkan kalau bunyi tu terlalu kuat, one shot saja, sekali saja pendedahan, you akan dapat masalah pendengaran. Okay. Kita ada soalan dekat sini. Cik Rahimi nak bacakan ke? Mana ya? Okay. Okay. Daripada Cik Sakinah Zahiri. Saya suka dengar lagu guna headphone. Berapa jam maksimum saya boleh dengar dalam satu masa? Dia sebenarnya kita kata dia ada hard limit dia 80 decibel untuk 8 jam lah. Okay. So yang ini sebenarnya kita kata
dia kalau you dengar macam tadi, kalau kita tak boleh lah nak ukur lah, kita tak boleh nak ukur dekat phone sebab dia ada instrumen khas. Tapi kalau macam tadi yang Cik Syuhadah kata, you boleh set dekat you punya phone, you boleh tengok ada banyak apps yang membantu untuk untuk hadkan limit berapa volume yang kuat yang you boleh dengar. So kalau you within that safe level, dia tak ada had masa untuk mendengar. Contoh dah maksimum dia kata limit, oh this is too loud for you. Kalau you go beyond, memang dia akan ada limit masa lah. Kalau you go below, maksudnya kurang daripada limit yang dibenarkan, you can listen sampai tak kisahlah sebab dia tak ada limit. Macam tu. Okay? Okay. So untuk soalan kedua, kita ada soalan dari Cik Wirda Mursyida. Ada cara tak untuk hilangkan bunyi berdesing dalam telinga? So Cik Syahdah, silakan. Okey. Bunyi berdesing tu dia adalah salah satu tanda yang seseorang tu ada masalah pendengaran lah. So yang ni kita boleh prescribe hearing aid dekat dia. Sebab dia tak ada orang kata dia tak boleh orang kata cure lah tinnitus tu. Tapi once kita pakai alat, so kita fokus kepada bunyi luar, which is fokus kepada environment punya sound. So kita tak akan fokus kepada bunyi yang tinnitus dalam tu. Bunyi tinnitus tu, bunyi berdesing tu still ada, dia tak hilang. Tapi kita akan, bila pakai alat tu kita akan fokus kepada bunyi-bunyi yang penting lah, bunyi percakapan, bunyi persekitaran. So tu di antaranya lah. Harap menjawab soalan. Okey, ada lagi ke soalan? Mungkin dari Cik Muhammad Amirul Alias. Kawan saya selalu mengadu sakit telinga dan selalu bunyi berdesing. Siapa patut dia berjumpa dahulu? Okey. Soalan ni memang banyak kita dapat sebab kami di sini berperanan sebagai seorang audiologist dan kita ada juga kita kata doktor ENT ear, nose and throat doktor. Okey, jadi sebenarnya apa yang kebiasaannya kita sarankan, kalau you rasa sakit, the best way is to go and seek for doktor punya advice dahulu. Okey, sebab kalau sakit, kalau memang dah ada simptom-simptom yang kata macam ada infection ataupun ada simptom yang rasa menunjukkan you ada bukan masalah pendengaran yang tak ada simptom lah, maksudnya macam sakit ataupun telinga merah bernanah ke apa, kena jumpa doktor dululah. So itu mungkin ada sign of infection. Dan untuk kita check pendengaran, sebenarnya kita kalau boleh kita nak make sure kan tak ada masalah sakit telinga apa semua tu dululah. Okay. So the best way is to go jumpa doktor dulu. Kalau kata you tak pasti, you tak sure, you tak rasa sakit dan you tak rasa apa, you can always come to us juga, jumpa audiologist. Tapi audiologist pun jika ada keperluan untuk kita refer kepada doktor ENT, kita akan buat sedemikian lah. Doktor ENT ataupun doktor telinga kita panggil. Okay. Okay, Cik Rami mungkin boleh bacakan soalan seterusnya? Soalan seterusnya tak ada ni. Sekejap silakan dulu Cik Syafiah. Okey. Daripada Encik Davis, headphone murah dengan mahal ada beza tak dari keselamatan pendengaran? Okey. So jadi kalau dari segi headphone kalau headphone ni okey, dia macam ni lah. Suka saya kongsi antara
ini bukan antara headphone mahal dengan murah dulu Ini saya kata antara headphone dan juga earphone. Earphone yang kecil. Yang kecil tu kan antara headphone dengan earphone. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok tendensi orang untuk kuatkan bunyi kalau dia pakai headphone ataupun earphone, tendensi untuk orang kuatkan bunyi yang lagu ke apa-apa yang didengar daripada dia punya handphone ke apa ialah bila dia pakai earphone yang kecil. Sebab tendensi dia sebabnya dia punya noise cancellation dia agak kurang sikit berbanding dengan headphone. Tapi itu berbalik pula kepada soalan Cik Davis. Okey, antara yang mahal dengan yang murah, memang kalau yang mahal, kenapa dia mahal? Sebab dia ada noise cancellation. Kenapa noise cancellation ni penting? Contoh you pakai headphone lah kan. You pakai headphone. Macam dekat belakang ni ada background aircon ataupun ada background dekat you pergi pasaraya, you nak dengar lagu sambil berjalan, you akan dengar juga bunyi surrounding. So noise cancellation tu penting. Sebab you takkan ada tendensi untuk kuatkan. So memang dari segi keselamatan pendengaran of course akan ada perbezaan. Just so that's why kalau you tengok dekat mana-mana kedai, kenapa this one is mahal sangat, kenapa ini murah? Itu salah satu ciri-ciri lah, itu salah satu lah. Dia ada banyak lagi ciri-ciri lain lah. Okay. Next soalan kita tengok. Dari Cik Akila Abdul Rahman, telinga ayah saya selalu gatal boleh kalau dia gunakan cotton bud untuk hilangkan rasa gatal tu. Okey, mungkin Cik Syuhada nak jawab. Tadi kita ada dengar penjelasan daripada Cik Syuhada. Okay, terima kasih Akila atas soalan. So kalau gatal kan, biasanya memang kita tak sarankan untuk guna cotton bud tu untuk korek lah sebab benda tu bahaya sebenarnya. So kalau gatal yang biasa, kita boleh press je kita punya telinga ni kan, kita buat macam ni. So hilang ataupun tak. Kalau gatal tu keep on repeat, maksudnya tak hilang juga banyak hari sampai seminggu tak hilang, mungkin gatal tu adalah disebabkan oleh orang kata jangkitan kulat. Jangkitan kulat. So kalau jangkitan kulat tu dia orang kata memang tak akan hilang dengan cepat lah. So dia memang kena jumpa doktor untuk doktor bagi ubat, apply ubat dekat dalam telinga tu. So untuk hilangkan orang kata jangkitan kulat tu yang boleh menyebabkan orang kata gatal telinga. Jadi jangan gunakan cotton bud. Okay. Cik Rahmi mungkin nak bacakan soalan seterusnya? Ya, saya tunggu dulu soalan. Atau sekejap saya tengok. Okay, dari Cik Hanis Farhana. Kalau seseorang pakai alat pendengaran, adakah seseorang itu akan dengar macam orang normal? Okay, siapa rasa nak berkongsi pendapat dekat sini? Okay. Tak apa, saya kongsi. Saya kongsi dulu pendapat saya. Dia macam ni lah, kalau pakai alat pendengaran ni, kita alat pendengaran dia adalah device, dia alat. Dia untuk membantu, dia akan membantu orang tu mendengar bunyi persekitaran. So dia dengan alat dia akan dapat mendengar. Tetapi walaupun dengan alat, orang yang ada masalah pendengaran dapat mendengar, dia ada a few challenges. Sebab pakai alat dia tak sama 100% dengan orang yang berpendengaran normal. Ada dia punya challenges dia. Kalau walaupun orang tu mempunyai masalah pendengaran sama, pendengaran dia sama dengan orang, contoh A dengan B, masalah pendengaran dia sama. Tapi bila dia pakai alat, dia punya challenges berbeza-beza. Mungkin yang ini disebabkan masalah pendengaran dia, nature dia lain berbanding dengan yang B. Tapi kalau kata untuk mendengar, alat memang dapat bantu untuk mendengar bunyi persekitaran lah. Tapi sejauh mana dia boleh mendengar seperti orang yang normal, itu bergantung pula kepada capabilities of that person itself. Okey, kita tengok kepada masalah pendengaran tu sendiri, dan kita tengok juga
patient ni dia dah boleh adapt tak dengan alat tu sendiri. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut mungkin kita boleh set appointment lah, kita boleh discuss further on this. Okay, terima kasih Cik Farhana, Cik Hanis Farhana atas soalan. Kita ada Cik Nurul Syamini. Kalau saya ada bunyi berdesing dalam telinga kadang-kadang tapi pendengaran saya okey je, bahaya ke tidak tu? Okey. Mungkin Cik Rahimi nak ulas tentang ni? Okey ya. Okey, terima kasih kepada kami ini. So berkenaan dengan bunyi berdesing tadi ya. So tadi Cik Syuhada ada cerita sikit lah. Maksudnya untuk bunyi berdesing ni kita panggil dia sebagai tinnitus. So dia kena tengok punca juga. So kadang-kadang bunyi berdesing ataupun tinnitus ni kemungkinan disebabkan oleh hearing loss. Tapi yang Nurul Syamimi concern adalah pendengaran okey sahaja tapi dia ada bunyi berdesing. Okey, so untuk orang macam ni better dia pergi dapat consultation daripada audiologist dahulu untuk buat hearing test. Kemungkinan besar walaupun dia rasa yang pendengaran dia tu okey, tapi kemungkinan besar juga dia ada hearing loss tapi dia tak perasan benda tu. Okey. So bila dah dapat consultation daripada audiologist, so kita akan refer kepada pakar ENT lah untuk dapatkan lebih lanjut consultation. Okey, harapnya menjawab. Okey. Okey. Terima kasih kepada Cik Syamimi atas soalan. Okey, saya rasa kita ada mungkin 2 ataupun 3 lagi soalan ya. Okey, daripada Norshima Masri. Okey. Jika seseorang itu mempunyai masalah pendengaran tetapi tidak memakai alat bantu pendengaran, adakah boleh menyebabkan masalah pendengaran menjadi semakin teruk? Okey, saya pas soalan ni pada Cik Syuhada. Mungkin Cik Syuhada nak jawab? Okey, jawapannya adalah boleh jadi pendengaran tu boleh makin teruk kalau tak memakai alat bantu pendengaran lah. So fungsi alat pendengaran ni dia orang kata bagi power mengikut masalah pendengaran. Okay, so which is dia keep kita punya hearing ni aktif. So kita daripada tak dengar, so bila pakai alat kita dengar. So kita punya hearing ni aktif. So yang tu orang kata boleh pendengaran tu makin maintain lah. Dia bukan cure tapi dia maintain pendengaran tu tak jadi makin teruk. Tapi bila seseorang tu tak pakai alat pendengaran, so tak ada rangsangan dekat saraf pendengaran, so yang tu boleh menyebabkan pendengaran tu boleh jadi makin teruk. Okay. Harap menjawab soalan Norshima. Mungkin ialah macam tadi kita kata kalau tak ada rangsangan kita punya tu, kita lebih kepada telinga kita, pendengaran tu dia jadi tak sensitif. Kalau mungkin saya boleh tambah juga, sebenarnya faktor masalah pendengaran ni banyak. Kalau kita kata ada setengah orang saya baru dapat seorang patient semalam, dia misconception, dia kata kalau dia pakai pendengaran dia lagi teruk. Itu dah terbalik lah dengan ni. Kalau kata yang ni kalau tak pakai pendengaran makin teruk. Tapi sebenarnya kalau you pakai ataupun you tak pakai, tadi kita kata kalau kita ada masalah pendengaran, kalau kita tak pakai alat, the possibility untuk kita punya telinga tu kita kata jadi tak aktif tu is there. Memang ada possibility tu. Tapi contoh kalau masalah pendengaran, kalau dia ada macam penyakit darah tinggi ataupun penyakit-penyakit lain yang berkaitan yang boleh menyebabkan masalah pendengaran, kalau tak kawal ataupun kalau kata tak maintain, tak makan ubat ke apa, the possibility untuk masalah pendengaran tu teruk pun ada. Okay, so kita kata dia banyak lah sebenarnya faktor kepada masalah pendengaran ni banyak. Jadi nak tak nak kita kena tengok the case tu as a whole. Okay. Mungkin awak ada lagi 2 soalan ni? Ada, sekejap 1, 2,
Ada tiga soalan. 3 soalan. Okey. Jadi okey, dari Cik Nur Awatif Zulkifli. Kalau kanak-kanak pakai alat telinga sampai umur berapa mereka nak pakai alat? Mungkin Cik Rahimi pula, kita bagi buka soalan ni pada Cik Rahimi. Ya. Ramai saya nampak dalam ni ramai menyebut nama Encik Rahimi ya. Ramai peminat rupanya kita. Okey ya. So untuk soalan-soalan Cik Syafiah ada bilang untuk masalah pendengaran ni dia ada 3 jenis lah, yang sensory neural ataupun yang kekal punya, yang sementara ataupun konduktif dengan mix. Jadi untuk kanak-kanak yang pakai alat pendengaran ni, dia kena tengok punca kepada masalah pendengaran tu. Jadi kalau untuk yang konduktif ataupun yang sementara punya ni, so once dah dia punya masalah tu dah resolve, dia punya hearing pun dah kembali ke normal, so dia dah tak perlu pakai alat pendengaran lagi lah. Tapi kalau kata masalah pendengaran kanak-kanak tu disebabkan oleh masalah yang kekal ataupun melibatkan koklia apa semua tu lah. So dia punya pemakaian alat bantu pendengaran ni perlu seumur hidup. Jadi harap menjawab soalan Cik Nur Awatif Zulkifli. Ada apa-apa? Silakan Cik Syuhada, Cik Syafiah. Okay, macam kita kata tadi, kalau memang kanak-kanak tu dia memang tak dengar dan memang perlu pakai alat, memang kena pakai seumur hidup lah. Dia kita akan tengok kes tu daripada kanak-kanak tu kecil sampailah dia dah boleh berkomunikasi dengan baik. Okay. Jadi jawapan dia ada yang perlu pakai, memang dia kena, kalau ada masalah memang kena pakai seumur hidup. Ini sebenarnya tak tertakluk kepada kanak-kanak sahaja. Dengan adult pun macam tu jugalah. Okey. Jadi kita ada soalan lagi, newborn hearing screening tu boleh buat kat mana je Okey, dari Cik Ratna Syukri. Cik Ratna mungkin nak menjawab soalan ni? Okey, biasanya newborn hearing screening tu kita buat dekat GH lah. Yang ni orang kata kerajaan yang implement newborn hearing screening untuk detect masalah pendengaran untuk bayi-bayi yang baru lahir lah. Yang ni boleh buat hearing screening dekat GH, dan biasanya sekarang GH dah orang kata implement ni banyak hospital, dan memang orang kata compulsory, wajib untuk buat newborn hearing screening sebelum boleh discharge daripada hospital. If kalau tak sure anak tu dah buat hearing screening ke belum, so boleh consult balik kan, tiap-tiap bulan kan ada check up untuk baby kan, boleh tanya balik anak tu tadi dah buat hearing screening ke belum. If tak, boleh juga merujuk kepada orang kata rujuk balik dekat private lah. Ada yang private yang offer juga untuk orang kata newborn hearing screening. Harap menjawab soalan. Sekarang dekat kita kata dekat hospital swasta pun saya rasa tak silap saya memang ada juga yang implement kan newborn hearing screening ni. Kalau yang bersalin dekat hospital swasta kebanyakannya dah ada lah. Betul. Okay. So tapi kalau macam tak sure kan, kalau tak di-explain kan anak tu dah ada buat ke tak, better untuk confirm balik lah kan. Baby kan dia ada check up sampai dia besar juga kan. So boleh. Okey, saya rasa ini mungkin last soalan soalan daripada Cik Nurul Ain. Okey. Saya perasan alat pendengaran yang dijual online sempena 3 hari bulan 3 ni agak murah berbanding yang dijual di Hearing Aid Center. Boleh saya tahu apa beza antara alat pendengaran yang dijual online dengan alat pendengaran yang dijual di Hearing Aid Center? Okey.
Sebenarnya soalan ni agak hot jugalah sebenarnya, hot topic. Kita kalau kita tengok alat pendengaran, saya mungkin tak berapa pastilah alat pendengaran apa yang Cik Nurul Ain tengok dekat online. Tapi dia macam ni, kalau kita nak kenal pasti alat pendengaran tu, sebenarnya alat pendengaran ni kalau kita kata yang sebenarnya dia agak pricey lah kalau nak tengok berbanding dengan dekat yang online ataupun dekat yang ada promotion, dia agak murah. Dia punya margin tu, contoh saya bagi harga yang sangat beza lah, maksudnya yang ini yang alat bantu pendengaran sebenar harga dia memang macam ni. Kalau yang alat pendengaran yang kita tengok online tu memang rendah sangat. Sebenarnya boleh jadi yang tengok tu sebenarnya bukan alat bantu pendengaran. Itu sebenarnya boleh jadi adalah kita kata personal sound amplification device ataupun PSAP lah bahasa mudah dia. So personal sound amplification device ni dia bukan alat, dia tak boleh program. Kebiasaannya dia tak boleh program. Dia hanya untuk orang yang berpendengaran normal. Dan bila normal ni maksudnya kita tak boleh, untuk orang yang normal, kalau kata orang yang ada masalah pendengaran, dia tak membantulah. Sebab kita tak boleh program ikut tahap pendengaran, dan bunyi yang dihasilkan tu pun sebenarnya kita tak tahu sebenarnya mencukupi ataupun tidak untuk orang yang ada masalah pendengaran. Lagi satu, untuk alat pendengaran yang sebenar, dia mesti melalui Medical Device Authority, kena dapatkan pengesahan daripada MDA baru kita boleh distribute. Maksudnya mereka yang ada dekat hearing aid center ni, dia sah dan berdaftar. Contoh paling mudah lah saya bagi, macam fake dentist fake braces dia seolah-olah macam tu lah. Kalau you dekat online tu, kita tak tahu pun kesahihan dia, dan kita tak tahu pun itu sebenarnya legit ke tak alat pendengaran ataupun personal sound amplification device, PSAP. Yang saya kata tadi, PSAP ni bukan untuk orang yang ada masalah pendengaran, tapi untuk orang yang berpendengaran normal yang hanya nak macam contoh kata dekat meeting dia nak kuatkan sikit je, as if you ambil microphone, you put into your ears, tapi dia tak ada function pun untuk kita setting. Bahayanya kalau bunyi tu kita tak setting, boleh jadi alat tu bunyi dia terlalu kuat, dan instead of kita kata membantu membantu untuk masalah pendengaran, dia lagi menurutkan pula masalah pendengaran. Okey, yang ini saya kata kalau yang betul-betul PSAP dengan hearing aid lah. Yang tadi mungkin yang murah tu adalah PSAP yang Cik Nurul Ain tengok. Yang mahal tu is the legit hearing aid lah. Cuma kalau melainkan kalau you tengok dekat online, kalau you tengok yang dipasarkan tu adalah memang hearing aid center yang berdaftar, yang memang dia buat ada pengiklanan di atas talian. Kebiasaannya dia akan pastikan sesiapa yang nak beli tu mesti kena datang juga hearing aid center, sebab untuk mendapatkan hearing aid ni perlu melalui consultation daripada ahli profesional, audiologist ataupun hearing health professional lah. Kita kena buat test dulu, kita kena buat kita kena tengok semua dulu dia punya sejarah masalah pendengaran apa semua, baru kita boleh fitkan alat tu. Okey, saya harap itu menjawab soalan lah. Mungkin next session kita boleh kupas lebih lanjut lagi tentang topik ni. Mungkin Basirin kita akan bawakan satu topik khas untuk yang ni. Okey, last daripada Miss Noel ni, saya macam familiar dengan nama ni. How often do I have to get my hearing check? Okey, last soalan saya bukalah pada to the floor lah, siapa nak jawab. Encik Syuhada, Encik Rahimi boleh silakan, saya jemput untuk jawab. Last kali kita bagi kat Rahimi lah. Oh ya, betul. Dia ramai penat, betul. Kita kena bagi dia penutup. Penutup Okey, terima kasih kepada Miss Noel Neo.
Okay, how often do I have to get my hearing check? Jadi Cik Syuhada tadi dia ada bagi tahu lah. Tak silap saya soalan yang pertama atau kedua macam tu. Dia beritahu yang untuk adult population ni suggested untuk buat hearing test ni secara berkala, 6 bulan sekali ataupun setahun sekali lah. Depends kepada individu tu. Okay, so harap menjawab lah. Okay, kita dah kita dah bersiaran hampir sejam hari ni. Okay, so kita dah bincang banyak mengenai punca-punca kesan dan juga menjawab beberapa soalan yang kita rasa macam agak hot topic jugalah. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri siaran kita, saya ada satu pengumuman lah. Kalau tengok dekat skrin dekat bawah tu, sebenarnya dah tahu dah apa yang kita nak announce. Sebenarnya Best Hearing Aid Center sempena World Hearing Day ni special kita punya management dah announce untuk bagi berapa persen diskaun Cik Rahimi? 10% discount. Yes, 10% diskaun khas sempena World Hearing Day untuk alat jenis belakang telinga. So kita menjemput, we welcome anyone siapa yang nak datang untuk buat hearing test, untuk dapatkan consultation. Mungkin bukan dari saya di KL. Kita ada banyak branch di seluruh negara. Kita ada banyak branch. So boleh pilih macam kata berkenan nak pergi dekat Encik Raimi, mungkin boleh pergi. Kita sidekan appointment lah, tak ada masalah. Jadi kita rasa setakat itu saja kita punya siaran hari ni. Okey, terima kasih Encik Rahimi, terima kasih Encik Syuhada dan terima kasih kepada anda semua yang turut serta kita punya Facebook Live hari ni. Terima kasih kepada yang memberikan soalan. Harap semua menjawablah. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih.